Tapi mayat si ayah ataupun si pengamat ilmu hitam tadi tak pernah dijumpai. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah tak nak sewa rumah, kemudian harga sewa rumah tu murah? Punyalah seronok nak masuk kat rumah tu sebab harga dia sangat-sangat tak masuk akal. Dah lah murah, rumah pun besar, lagi-lagi excited nak masuk kan. Tapi korang tak tahu sebenarnya ada sebab kenapa harga sewa rumah tu jadi murah. Akhirnya hidup korang tak aman sebabnya diganggu dengan makhluk yang korang sendiri tak nampak. So cerita pada kali ni, aku akan ceritakan tentang sebuah banglo besar yang berada di Shah Alam dan banyak kisah tentang banglo seram ni. Ada satu cerita urban legend yang dipercayai betul-betul terjadi sekitar beberapa tahun yang lepas. Aku dah cuba cari dekat Google, kok lah ada cerita lain selain cerita tadi, tapi aku tak jumpa sebab itu je lah satu-satunya cerita yang ada dekat Google. So mungkin korang dah pernah dengar cerita ni, tapi aku buat juga atas permintaan korang juga, dan baru hari ni aku berani untuk buat cerita ni sebab aku ada husband dekat rumah. So aku agak berani. So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Jadi banglo besar ni terletak di Shah Alam di Seksyen 2. Rumah ni sangat terkenal dengan harga sewa yang sangat murah, iaitu berharga RM50. Harga sewa dia memang murah sangat-sangat dengan rumah yang besar. Just RM50 je sewa dia. So siapa yang tak nak kan? Jadi ramailah student pada waktu tu yang nak sewa rumah tu disebabkan harga rumah tu harga mampu milik. Asalnya rumah tu dikatakan telah diduduki oleh pengamal ilmu hitam. Dikatakan lepas tu family ni telah mengalami satu tragedi hitam di mana diorang semua kena bunuh. Tapi mayat si ayah ataupun si pengamat ilmu hitam tadi tak pernah dijumpai, dan dipercayai mayat si ayah tadi sampai ke hari ni masih tak jumpa-jumpa. Pernah juga ada satu kejadian di mana ada satu kumpulan pelajar tabligh ni telah sewa rumah tadi. Masa tu waktu maghrib, jadi diorang berkumpul lah ramai-ramai untuk membuat bacaan doa. Tapi masa diorang tengah gather ramai-ramai tu, secara tiba-tiba ada satu kepala manusia jatuh tengah-tengah di antara diorang semua tu, dan start pada hari tu diorang dah tak tinggal dekat situ lagi. Menurut pemilik asal rumah tadi, rumah tu sekarang dah tak disewakan kepada orang ramai. Even ada je yang minta untuk sewakan rumah tu sebab dikatakan rumah tu sangat keras disebabkan gangguan dalam rumah tu agak ekstrim dan boleh mengganggu penyewa yang tinggal dekat situ. Ada juga permintaan daripada pemilik rumah tu untuk rumah tadi dirobohkan, dan diorang punya permohonan untuk robohkan rumah tu sebenarnya telah diluluskan oleh pihak berkuasa. Tetapi setiap kali je diorang nak roboh rumah tu mesti akan gagal. Dikatakan siapa je yang tinggal dekat rumah ni mesti tak akan tahan lama, even satu malam. Rumah ni juga dikatakan pernah menjadi tempat penggambaran filem, iaitu filem Rumah Sewa RM50. Dan masa diorang syuting dekat rumah tadi tu pun diorang kena ganggu. Benda tu seolah-olah nak halau diorang dan tak suka dengan kehadiran diorang untuk syuting dekat situ. So ada satu cerita yang agak famous tentang banglo Seksyen 2 ni. Katanya cerita ni telah dikongsi oleh seorang bekas student UiTM yang bernama Mr. Q. Aku pun tak sure siapa Mr. Q ni sebab setiap kali aku google je mesti cerita yang sama daripada Mr. Q ni. Macam dah tak ada cerita lain selain dia. So aku akan ceritakan dekat korang apa yang terjadi pada Mr. Q dan juga kawan-kawan dia. Cerita ni bermula sekitar tahun 2000. Dia dan kawan-kawan dia tak dapat tinggal dekat hostel. Jadi nak tak nak diorang terpaksalah sewa rumah untuk menginap dekat sana. Jadi diorang pun carilah sebuah rumah sewa yang berdekatan dengan UiTM Shah Alam. Cari punya cari, akhirnya diorang terjumpalah banglo dekat Seksyen 2 tadi. Banglo ni mempunyai 2 tingkat dan ada 4 buah bilik. 3 bilik dekat atas dan 1 bilik di tingkat bawah. Masa diorang masuk je ke rumah tu, sebenarnya diorang ni dah tak sedap hati. Apa yang peliknya, tuan rumah ni ambil deposit sebanyak RM50 je, dan bulan pertama diorang nak duduk kat rumah tu free. Diorang perlu bayar sewa bulanan pada bulan kedua lepas diorang duduk kat rumah tu. Tapi rumah ni dikatakan ada sebuah pokok ara yang besar. Jadi first day diorang duduk kat situ, diorang ni dah kena kacau sebenarnya. Even waktu tu masih siang. Mangsa pertama yang diganggu bernama Azmi. Pada masa tu Azmi ni nak ke tandas sebab dia nak membuang hajat besar. Bila je Azmi ni sampai dekat tandas, pintu tandas tadi tertutup. Seolah-olah macam ada orang dekat dalam tandas tu. Jadi Azmi ni pun
tunggulah. Tunggu punya tunggu, tapi tak ada orang yang keluar daripada tandas tu. Jadi disebabkan dia dah sakit perut sangat, jadi dia pun panggil orang yang ada kat dalam tandas tu. Hey, cepatlah, aku dah sakit perut ni. Kau ni berapa lama lagi nak keluar? Disebabkan suara Azmi ni agak kuat, sampaikan kawan-kawan dia yang lain terbangun dan diorang ni semua datang dekat Azmi. Tapi jumlah diorang semua cukup, tak ada yang kurang. So siapa yang ada dekat dalam tandas tu, dan diorang ni siap dengar lagi bunyi flash jamban. Lepas tu ada seorang kawan dia yang bernama Lan ni cuba untuk rentak pintu tandas tadi, dan akhirnya pintu tu terbuka. Dan apa yang lebih mengejutkan, memang tak ada sesiapa pun yang ada dekat dalam tandas tu, dan pintu tandas tu memang berkunci dari dalam. Apabila waktu malam, diorang ni kena kacau lagi teruk daripada waktu siang. Pada masa tu Mr. Q ni tengah tidur dan secara tiba-tiba kaki dia kena tarik, menyebabkan dia telah terjatuh katil dan kepala dia telah terhentak di atas lantai. Dengan rasa marah tu, dia pun fikir mungkin kawan-kawan dia ni sengaja nak kenakan dia. Dalam keadaan mamai tu, dia ternampak ada Lan tengah tidur atas katil, jadi tak mungkinlah Lan. Jadi dia pun keluarlah daripada bilik, dan kemudian dia terdengar suara kawan-kawan dia ada dekat ruang tamu bawah sedang menonton DVD. So masa tu dia pun terfikir, siapa yang tarik kaki aku? Lan tengah tidur. Budak-budak tu pula ada kat bawah tengok TV. So siapa yang tarik? Dia pun jalanlah masuk ke dalam bilik. Lepas tu dia tak nampak Lan. Padahal tadi Lan tengah tidur atas katil. Jadi kat atas katil Lan tu, Mr. Q ni nampak ada benjol dekat bawah selimut, seolah-olah macam ada orang kat bawah selimut tadi. Jadi dia pun selak lah kain selimut tu, dan rupa-rupanya ada batu nisan yang dah retak. Lepas tu berbau hapak dan hanya yang sangat-sangat kuat. Jadi disebabkan terkejut, Mr. Q ni telah lari keluar daripada bilik dia, dan dia nak berlari turun ke bawah nak bagi tahu dekat kawan-kawan dia yang tengah lepak dekat ruang tamu. Tapi kawan-kawan dia dekat ruang tamu tu seorang pun tak ada. Semuanya dah ada dekat luar rumah lagi awal daripada Mr. Q. Dan kejadian tu sebenarnya lebih kurang pada pukul 3 pagi. Jadi diorang ni pun fikirlah nak buat apa, nak masuk dalam rumah tak berani, nak keluar rumah baju pun tak pakai, dengan boxer lagi. Jadi macam mana diorang nak lepak? Mamak takkan nak keluar macam tu. So diorang pun decide untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang diorang. Dan kemudian diorang pun keluarlah pergi kedai mamak. Jadi masa dekat kedai mamak ni lah, diorang lepak dan diorang pun mula membuka cerita masing-masing. Jadi cerita ni bermula dengan Wak. Jadi Wak ni cerita pada pukul 12.30 malam, dia masa tu tengah download lagu. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi orang baling batu dekat tingkap. So dia pun jenguk lah. Dan pada masa tu dia nampak ada seorang perempuan dekat atas pokok ara memakai baju putih kekuning-kuningan, dan bajunya dalam keadaan yang koyak-koyak serta berambut panjang. Dan perempuan tu sempat lagi senyum dekat Wak, menyebabkan Wak ni tutup tingkap dan nak berlari keluar daripada bilik dia. Jadi Wak ni bila dia nak buka je pintu dia, dia nampak ada hantu budak dekat depan pintu bilik dia. Jadi nak tak nak, Wak ni terpaksa lah terjun melalui tingkap, menyebabkan kaki dia terkehil. Azmi pula buka cerita yang dia ni kena lambai-lambai dengan seorang budak perempuan masa diorang nak masuk rumah tadi nak ambil barang sebelum keluar pergi kedai mamak. Jadi Sam pula buka cerita dan dia beritahu yang dia nampak benda tu dekat atas shilling. Bila dia buka mata je, Sam terus bertentangan mata dengan benda tu. So turn Mr. Q pula membuka cerita. Jadi dia pun ceritalah apa semua tadi, di mana Mr. Q ni beritahu yang dia dengar suara diorang ni dekat ruang tamu sambil tonton DVD. Tapi apa yang peliknya, diorang tak mengaku pun yang diorang tengok DVD pada masa tu. So suara siapa yang Mr. Q tu dengar? Jadi dalam keadaan yang takut ni, diorang cuma perasan yang diorang hanya berenam. Lagi dua orang, Naim dengan Saleh, tak ada dengan diorang. Jadi Bob ni pun call lah Naim dengan Saleh, tapi diorang berdua ni tak angkat pun call Bob. Dan Bob ni still lagi call. Kemudian dia call Naim dan dia buka loudspeaker, dan secara tiba-tiba diorang terdengar bunyi suara perempuan mengilai. Jadi takut punya pasal, diorang tu terdiam dan kemudian diorang mengambil keputusan untuk balik ke rumah sewa diorang selepas subuh. Jadi pukul 7.30 pagi macam tu, diorang pun baliklah ke rumah sewa diorang. Rumah diorang memang tak berkunci dengan gate yang terbuka. Lepas tu pintu rumah pun terbuka luas. 20 minit jugalah diorang dekat depan rumah pintu tu, dan diorang seorang pun tak berani nak masuk ke dalam rumah tadi disebabkan was-was dan takut. Tiba-tiba telefon Bob ni berbunyi, tapi Lan yang mengangkat telefon tu. Rupanya diorang dapat call daripada hospital, dan pihak hospital beritahu yang Naim berada dalam wad kecemasan disebabkan aksiden. So diorang pun decide lah untuk berbahagi, separuh pergi cari Saleh dan separuh lagi pergi hospital Kelang untuk melawat Naim. Keadaan Naim pada masa tu sangat-sangat parah disebabkan dia ni kena lenyek dengan kereta, dan dikatakan kaki Naim tu hancur dan berdarah sangat-sangat banyak. Dalam keadaan yang nazak tu, Naim ni tak habis-habis minta maaf, tapi diorang ni still tak faham apa yang
Naim cuba sampaikan. Akhirnya Naim telah meninggal dunia. Kat rumah diorang pula ramai yang datang untuk mencari Saleh yang hilang, tapi diorang still tak jumpa Saleh. Sehinggalah ada penduduk dekat situ panggil ustaz untuk bantu diorang cari Saleh yang hilang. Lepas tu ustaz tu kata Saleh ni ada, dan Saleh berada atas busut di belakang rumah tadi. Bila diorang pergi tengok, memang ya, Saleh memang ada dekat atas busut tu. Tapi padahal sebelum tu diorang dah lalu dekat kawasan tu berkali-kali, tapi diorang tak nampak pun yang Saleh ada dekat atas busut tu. Lepas je diorang jumpa dengan Saleh, diorang telah pindah daripada rumah tu pada hari tu juga. So diorang berpindahlah ke sebuah rumah di Seksyen 7 di Shah Alam. Lepas minggu daripada kejadian tu, Saleh ni pun buka lah cerita tentang apa yang jadi dekat diorang. Masa first day diorang masuk ke rumah tu, Saleh dengan Naim dikatakan telah mencangkul busuk yang berada dekat belakang rumah diorang. Pada malam semua orang kena kacau, diorang pun kena kacau juga, dan diorang ni kena kejar dengan benda tu. Jadi takut punya pasal diorang ni telah berlari sampai ke tengah jalan. Tiba-tiba ada kereta yang telah langgar diorang ni, sampaikan Naim ni telah tercampak ke tengah jalan, manakala Saleh pula tercampak kat tepi jalan. Lepas tu ada kereta lain pula datang telah tindih kaki Naim. Saleh pula tak sedar apa-apa sampailah dia dijumpai dekat atas busut pada hari tu. Menurut Mr. Q, dia kata cerita ni benar dan bukan rekaan semata-mata. Dan Mr. Q ni kata sebenarnya pasal hantu kacau dorang dekat rumah tu, dia cuma cerita sebahagian je. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita pada kali ni? Bagi aku, lepas aku baca cerita tadi, aku rasa gangguan dekat rumah tu memang sangat-sangatlah ekstrim, sehingga aku rasa macam susah untuk aku percaya. Tapi mungkin cerita tu betul, who knows, right? Okay, that's it for today, dan aku harap korang suka dengan cerita ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share video ni, dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.